Salam sejahtera, anda bersama saya Hafizi Rosli dalam Buletin Awani, dan dalam Buletin Awani pada jam ini kami membawakan secara langsung dari auditorium di Hospital Tunku Azizah HTA di Kuala Lumpur, di mana pada hari ini kita difahamkan sudah pun dilancarkan PICK, Program Imunisasi COVID-19 Kanak-Kanak ataupun PIC Kids ini sendiri telah pun dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin sebentar tadi. Dan sedikit fakta kita nak bercakap mengenai PICK secara keseluruhan dalam negara kita. Ini merupakan antara salah satu aktiviti ataupun salah satu usaha kita sebenarnya untuk kita membendung penularan wabak COVID-19, dari mana ia telah pun dimulakan pada 24 Februari 2021, terbuka kepada golongan dewasa, dan pada September lalu ia telah pun dibuka kepada remaja. Dan kali ini salah satu lagi golongan yang perlu dilindungi iaitu PIC Kids ataupun kanak-kanak ini juga perlu diberikan perlindungan, dan di mana kita dapat saksikan mereka yang layak menerima adalah daripada umur 5 tahun hingga bawah 12 tahun. Pastinya kita nak bercakap mengenai PICK ini, bagaimana sebenarnya isu-isu yang membelakangi ini, ataupun bagi ibu bapa di luar sana yang mungkin ada persoalan-persoalan yang mereka ingin tahu mengenai PICK ini, dos apa yang diberikan dan sebagainya. Kita akan bercakap sendiri dengan Yang Berhormat Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin. Terima kasih kepada YB kerana bersama dengan kami di Astro Awadi pada kali ini. Mungkin YB dapat berikan sedikit penjelasan terlebih dahulu. Kita nak mahamkan kepada ibu bapa di luar sana supaya mereka ni yakin untuk mendapatkan vaksin. Apa jenis vaksin? Kita tahu vaksin Pfizer, dan apa dosnya yang diberikan, dan bagaimana sebenarnya dari segi tahap keselamatan dan juga tahap keberkesanannya, YB. Pertamanya saya ingin mengingatkan kepada ibu bapa bahawa dalam tempoh masa 6 bulan yang lepas, seramai 147,000 lebih golongan kanak-kanak usia 5 hingga 11 tahun telah pun dijangkiti COVID-19 dan ada 26 kematian. Maknanya kanak-kanak tidak terlindung daripada COVID-19. Walaupun jumlah kes itu tidaklah tinggi seperti golongan dewasa, tetapi mereka masih lagi boleh dijangkiti dan akan ada kesan yang teruk kepada sebahagian daripada mereka. Termasuklah radang sistem mereka ataupun multi-system inflammatory syndrome in children, dan juga kesan jangka masa panjang COVID ataupun long COVID. Jadi itulah sebab kita menggalakkan supaya ibu bapa mendaftarkan anak-anak mereka untuk mendapat vaksin COVID-19. Lebih-lebih lagi sekarang kita dah buka sekolah dan mereka kembali ke alam persekolahan, bergaul dengan rakan-rakan sebaya mereka, dan kita melihat semakin banyak kluster di peringkat sekolah. Sebab itu kita perkenalkan program imunisasi COVID-19 untuk kanak-kanak ataupun PIC Kids. Untuk PIC Kids ini kita gunakan vaksin Pfizer, seperti mana yang kita gunakan untuk dewasa. Cuma dos yang kita bagi ini adalah beza daripada dos yang kita guna untuk dewasa. Kita hanya guna 10 mikrogram saja, iaitu 1/3 dos daripada golongan dewasa. 1/3 daripada dos yang kita guna untuk golongan dewasa. Dan vaksin ini telah pun diguna pakai di Amerika Syarikat, di Singapura, di Australia. Data keberkesanannya telah pun dikaji bukan hanya di peringkat antarabangsa tetapi di peringkat negara Malaysia, pakar-pakar kita di KKM, dan data keselamatannya pun telah pun diperhalusi. Dan kita telah dapati bahawa kebaikan vaksin ini jauh lebih tinggi daripada sedikit risiko kesan sampingan yang biasa seperti demam, sakit di bahagian lengan tempat vaksin dan sebagainya. Itu biasa, kesan sampingan yang biasa, dan kita harap ibu bapa akan yakin. Setakat ini hampir 520,000 kanak-kanak telah pun didaftar oleh ibu bapa mereka, termasuk anak saya sendiri. Okey, jadi YB, kalau kita bercakap mengenai pelaksanaan PIC Kids ini, hari ini baru saja bermula. YB dah cakap sasarannya sebentar tadi ataupun yang telah pun mendaftar pada ketika ini adalah sebanyak 520,000. Jadi mungkin dari segi sasarannya pada ketika ini yang daftar mungkin kurang daripada apa yang telah pun dijangka. Jadi bagaimana agaknya dalam perancangan KKM, hasrat KKM untuk kita lebih menggalakkan lagi ibu bapa
Pertama, untuk kita mendaftar yang pertama, dan kedua adalah untuk kita memastikan mereka ini betul-betul benar-benar bersedia untuk mendaftarkan anak mereka ini semua. Untuk Pick Kids ini, pendekatan kita adalah penerangan dan pendidikan, bukan paksaan. Ya, sebab ini melibatkan golongan kanak-kanak. Jadi saya faham bahawa mungkin dari segi keengganan itu lebih tinggi berbanding dengan dewasa dahulu. Lebih-lebih lagi sekarang kita sudah terkawal dari segi COVID. Ya, dulu mungkin dewasa ramai yang minta divaksin sebab kita melihat tahun lepas kes sangat tinggi dan kesan dia pun sangat teruk. Sekarang ini kita melihat sudah terkawal, mungkin ada yang rasa selesa. Namun demikian, pendekatan KKM seperti saya sebutkan tadi, saya telah minta semua pakar, terutamanya pakar pediatrik kita ataupun doktor-doktor yang jaga kanak-kanak untuk sentiasa keluar di media dan menceritakan tentang kebaikan vaksin dan juga tentang keselamatan vaksin ini. Sebab saya dah sebut dengan jelas bahawa tidak ada apa-apa paksaan. Dan kalau sekiranya kanak-kanak itu tidak divaksin lengkap, mereka masih lagi bebas untuk pergi kedai makan dan sebagainya. Dia bukan macam dewasa. Kalau dewasa dia tak vaksin, dia tak boleh masuk setengah tempat. Tetapi untuk kanak-kanak ini kita lebih kepada sukarela dan juga pendekatan pendidikan dan penerangan yang akan kita laksanakan. Tapi saya yakin bahawa apabila kita melihat semakin ramai kanak-kanak divaksin, yang lain yang mungkin belum daftar lagi akan tambah yakin untuk tampil mendaftarkan anak mereka. Yang pasti keyakinan itu menjadi isu utama sekali. Kita nak terangkan kepada ibu bapa agar dapat mendaftarkan anak mengambil vaksin dan mereka juga mengambil vaksin selaras dengan mereka juga. Ibu bapa juga telah mengambil vaksin. Jadi kita nak pastikan golongan ini selamat. Tidak kira ibu bapa, begitu juga dengan anak-anak. Cumanya kalau kita bercakap mengenai PIC Kids ini, saya tahu difahamkan ada golongan sasaran yang terlebih dahulu. Sebagai contohnya mereka yang punya isu perubatan dan pada ketika ini yang hanya tertumpu di Lembah Kelang. Bagaimana YB? Kita mula hari ini, pertamanya saya telah melancarkan program ini di Hospital Tunku Azizah, iaitu Hospital Ibu dan Kanak-kanak KL. Dan tertumpu kepada golongan yang mempunyai masalah kesihatan, sistem imun yang lemah dan sebagainya. Mereka diberikan vaksinasi di hospital ataupun di PPV khas, Special PPV, SPPV. Yang lain, kita buka di PPV lain. Contohnya hari ini kita akan mula di World Trade Center, di Axiata dan juga PPV lain di Lembah Kelang. Dan dalam minggu-minggu akan datang kita akan buka kepada negeri-negeri lain. Ya, sedang disusun dengan rapi oleh CITFC, Badan Bertindak yang dipengusikan oleh Timbalan Menteri Datuk Dr. Nur Azmi. Dan kita akan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Sebab sebahagian daripada Pick Kids ini akan kita buat di sekolah. Vaksinasi sebenarnya bukan benda yang asing. Kita dah buat di sekolah rendah sebenarnya. Vaksin lain lah. Jadi dari segi rangkaian dari sekolah dan juga bahagian pembangunan kesihatan keluarga sudah pun biasa memberi vaksin di peringkat sekolah. Jadi untuk sebahagian besar di luar Lembah Kelang, kita juga akan melaksanakan di peringkat sekolah-sekolah. Dan ini memudahkan ibu bapa nanti. Dan bercakap mengenai kemudahan ibu bapa untuk mendaftarkan anak mereka ini, pertama MySejahtera, kedua mungkin ada kaedah-kaedah lain yang digerakkan oleh KKM untuk kita pastikan mereka ini lebih selesa, lebih mudah untuk daftarkan anak-anak mereka. MySejahtera kita juga akan buat melalui sekolah. Ini memudahkan sebab sekolah pun ada semua butiran anak-anak yang sedang berada di sekolah. Dan yang ketiga adalah bagi mereka yang mungkin ada masalah kesihatan. Nama-nama mereka sudah ada di hospital dan pakar pediatrik akan memastikan bahawa anak-anak di bawah jagaan mereka juga akan menerima vaksin. Malah kita telah bincang dan kita telah setuju supaya klinik-klinik pakar kanak-kanak pediatrik juga terlibat dalam program Pick Kids ini supaya mungkin ada ibu bapa yang lebih yakin menerima vaksin ini daripada doktor kanak-kanak mereka, pediatrik doktor mereka. Jadi doktor, jadi YB tadi YB katakan kita telah pun membuka lebih banyak saluran-saluran untuk diberikan vaksin melalui sekolah, PPV integrasi di hospital sebagai contohnya. Cuma kita nak tahu juga, adakah bekalan vaksin untuk kanak-kanak ni cukup, sudah dapat terima dan sebagainya? Kita akan terima pada bulan Februari ini lebih daripada 2 juta dos.
Jadi kalau sasaran kita 50% daripada 3.6, maka cukuplah untuk kita mencapai sasaran 50% menjelang akhir bulan Februari ini. Dan bakinya akan kita terima pada bulan Mac nanti. Memang cukup. Jadi buat masa sekarang memang vaksin Pfizer saja diberikan? Kita telah kaji, pakar-pakar kita telah kaji keberkesanan, keselamatan, mengikut data-data yang telah diterbitkan, dan kita dapati buat masa ini hanya vaksin Pfizer sahaja yang kita rasa mencukupi dari segi data keselamatan dan juga data keberkesanan. Tetapi ini tidak tolak kemungkinan akan ada vaksin lain akan dilulus, tetapi buat masa ini kita hanya akan guna vaksin Pfizer. Okey. Wabi, kami ada menerima pandangan daripada ibu bapa yang mengatakan sekiranya anak mereka ini ambil vaksin mengikut tarikh kesesuaian mereka. Jadi adakah KKM sendiri ada berhubung dengan sebagai contohnya Kementerian Pendidikan untuk memberikan mungkin hari pelepasan ataupun cuti kepada mereka semasa divaksin, dan seterusnya selepas divaksin kita risau takut ada kesan sampingan dan sebagainya? Itu cadangan yang baik. Utamanya kalau mereka divaksin di sekolah, tidak ada masalah lah sebab mereka dijadualkan untuk terima vaksin di sekolah. Tetapi untuk mereka yang mungkin menerima vaksin di PPV lain, mungkin perkara itu boleh dibangkitkan di peringkat CITFC oleh Timbalan Menteri Kesihatan dan juga Kementerian Pendidikan. Okey, dan sebelum kita nak menghabiskan temu bual kita ni, mungkin YB dapat terangkan sedikit juga mengenai bagaimana progres PICK secara kebangsaan ataupun kepada dewasa dan juga kepada remaja pada ketika ini. Program remaja kita sangat berjaya. Ya. Program ini pun juga di bawah CITFA, adolescent, remaja di bawah Timbalan Menteri, dan telah pun mencapai sasaran seperti mana yang kita telah letakkan. 90%, hampir 90% telah menerima lengkap 2 dos. Saya rasa program remaja yang antara yang terbaik di dunia. Cuma saya nak bagi tumpuan kepada program penggalak kita, dos penggalak. Dos penggalak kita di populasi dewasa 55% dah terima dos penggalak. Saya nak melihat ini menghampiri 70% pada akhir bulan Februari ini. Sebab Kementerian Kesihatan sudah bersedia untuk menyarankan kepada kerajaan agar kita dapat memberi lebih banyak lagi kebebasan, kelonggaran dan membuka ekonomi kita. Tapi yang penting adalah kita mencapai tahap nilai ambang dos penggalak yang memuaskan. Saya rasa dalam 70%. Dan juga liputan kepada kanak-kanak yang memuaskan hampir 50%. Bila kita dah capai nilai ambang tersebut, saya rasa lebih selesa untuk kita melihat kepada kelonggaran yang boleh ditambah. Apa maksud YB lebih selesa? Adakah kita ini bakal menyaksikan kita dapat beransur daripada pandemik kepada endemik? Untuk menentukan tu apa indikator yang akan digunakan indikator sebenarnya? Adalah antara lain kes-kes serius kemasukan ke hospital dan juga kadar kematian. Bila kadar kematian itu sudah mencapai satu angka ataupun kosong, dan sekarang ini sejak beberapa minggu yang lepas 1 digit saja, kita memang berada di landasan yang betul. Cuma kita nak tengok dengan gelombang Omicron ni yang sudah pun sampai, yang saya telah berkali-kali sebut bahawa kes akan meningkat dengan mendadak, tapi jangan risau sebab kita melihat kepada keseriusan kes, maksudnya kemasukan ke hospital. Kebanyakan kes sekarang ni, lebih daripada 99% adalah kes gejala ringan, kategori 1 dan 2 yang hanya boleh diisolasi di rumah sahaja. Jadi yang pasti kita nak menyambut Hari Raya bulan Mei nanti, apa galakan YB sebenarnya daripada YB sendiri nak menggalakkan orang ambil booster shot, dan juga mungkin langkah-langkah sebagai contohnya PKP secara penuh adalah satu langkah yang mungkin YB katakan PKP kita tak terfikir lagi lah. PKP saya dah deliver untuk Thai Pusam, saya dah deliver untuk Chinese New Year, I'm going to deliver for Hari Raya next. Jadi semuanya memang tak ada kluster-kluster yang baru yang wujud lah kiranya. Ada kluster, contoh ada kluster pendidikan, tapi terkawal. Kes di sekolah menengah contohnya, kita ada dalam 180 kluster aktif pendidikan. Tapi di kalangan sekolah menengah asrama, berasrama penuh yang banyak kes sekarang ni. Tapi kes kategori 4 dan 5 kosong. Tak ada langsung.
So ini menunjukkan bahawa vaksin berkesan. Okey, baik. Itu antara galakan daripada Menteri Kesihatan sendiri, YB Kari Jamaluddin, untuk kita menggalakkan orang ramai lebih ataupun ambil lagi vaksin dari segi booster shot itu sendiri, untuk kita dapat jangkakan lebih banyak lagi kelonggaran-kelonggaran mengikut kepada situasi semasa lah. Lagi kita turunkan kes kita, lagi banyaklah kelonggaran yang dapat kita jangkakan daripada Kementerian Kesihatan sendiri. Dan terima kasih kepada YB Kari kerana bersama dengan kami di Astro Awadi, dan mungkin selepas ini kita nak bawakan kita nak memperincikan sedikit lagi mengenai PIC Kids yang akan ataupun yang sudah bermula pada hari ini. Kita akan bersama dengan pengerusi PIC Kids itu sendiri, tapi kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini.